berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Welcome. Ni baru first time ni nak buat live. Muted lah Syazwan lah. Tadi memang muted nak setting dulu. Sekarang boleh dengar? Hello. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita tunggu pukul 10 lah seperti yang dijanjikan. Kita nak sembang-sembang. Kalau ada soalan boleh tanya. Thank you Syazwan. Syazwan kawan baik di sekolah sampai sekarang. Jiran juga. Okey, Haji nak sembang-sembang untuk kesedaran kanser ovary sempena hari kanser ovary sedunia. So bolehlah minta tolong semua tolong share supaya lebih ramai dapat manfaat lah. Boleh sharing, boleh tanya soalan. Ni mama buat.
Okay, ni anak lelaki saya, nama dia Muhammad Adam. Cakap, Assalamualaikum. Cakap. Dah, Assalamualaikum. Nama orang tengok ni. Tu, Antida ada, Syuhada, Antida. Cakap Assalamualaikum. Cakap lah. Okay. Tak apa lah. Hello. Assalamualaikum. Yang buat dia. Dah. Ni apa? Dah layar. Cuba apa? Bagian ni. Tu dia ambil. Ya, tolong. Ya, benarlah ya. Hajar ya, saya. Ya, dah. Ibu tak tengok lagi ke? Tengok video. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tu Omar dia. Mak Omar, mak saya tengah tengok. Mana? Yo. Dah jom, boleh start sekarang. Oh. Boleh start jom, sambil. Yelah tu, Ayo. Muhammad Adam. Saya mau air lagi. Air. Rahim. Okay, topiknya. Apa topik malam ni? Sembang-sembang santai. Siapa-siapa yang ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Supaya yoga. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dah pukul 10 seperti yang dijanjikan. Terima kasih kerana menonton saya punya Facebook Live. Ini first time actually buat Facebook Live. Baru nak belajar-belajar. Sempena hari kesedaran World Ovarian Cancer Day 8 Mei tahun ni 2023.
So just nak berkongsi lah, tajuk perkongsian kali ni misteri kanser ovary. Kenapa mesti ramai tertanya-tanya kenapa saya letak misteri tu. Actually dapat daripada misteri daripada salah satu perkongsian saya di artikel berita harian lah pada tahun lepas 2022 berkenaan dengan kanser ovary. So tajuk yang diletakkan oleh wartawan tu yang dicadangkan adalah kira penyakit misteri lah. Jadi kita terangkanlah kenapa nama misteri tu, adakah dia mistik ke apa. So dalam page Facebook saya pun ada saya attachkan sebelum ni link dan juga keratan artikel tu lah. Mungkin perkongsian hari ni pun serba sedikit berkenaan dengan tajuk tu. Just nak share sikit asal perkongsian di berita harian tahun lepas tu adalah rentetan daripada kematian salah seorang selebriti lah, mungkin ramai dah maklum, yang akibat menderita sakit kanser ovary. Oleh kerana itu sebenarnya lepas tu dia jadi macam banyak kesedaran, banyak yalah orang ingin tahu pasal kanser ovary. Jadi diminta buat artikel tu, jadi saya buat. Okey. Nak perkenalkan bersama saya Dr. Zawil Fariha, isteri saya, sekarang bertugas di Klinik Kesihatan Putrajaya Presin 9. Anak lelaki saya Muhammad Adam. Okey. So sama jadi moderator. Okey, misteri. Kenapa kita kata kita macam bercakap bila kita temu ramah apa semua tu, timbul perkataan misteri tu. Salah satu kalau kita tengok kanser ovary ni, satu dia adalah salah satu kanser yang sukar dikesan terutamanya pada peringkat awal. Jadi oleh kerana disukar pada peringkat awal tu, kita kata ramai orang actually sebelum didiagnose kanser ovary ni, dia telah diperiksa ataupun telah mengadu, telah disyaki oleh macam-macam penyakit lain sebelum kita kata dapat confirm kanser ovary. Jadi saya akan jelaskan kenapa berlaku demikian. Tapi oleh kerana itu, dan banyak juga actually yang pergi mendapatkan rawatan dan katakan tak tahu punca, tak tahu penyakit apa sebelum akhirnya didiagnose kanser ovary. So sebab itulah mungkin wartawan tu mencadangkan tajuk penyakit misteri tu. Okey. Jadi sedikitlah berkenaan dengan kanser ovary. Sebelum saya cerita poin-poin apa misterinya itu, pasal diagnosis dia lambat, pasal simptom-simptom dia yang pelik dan sebagainya tu, saya cerita sikitlah kanser ovary. So ovary ni seperti mungkin ramai dah maklum, kita pun di sekolah pun dah ada belajar. Ovary ni satu organ pembiakan wanita lah. Dia pada wanita saja, tak ada pada lelaki. Tapi kita kata dia punya bukan bersamaan, dia punya organ yang setara lah, dipadankan pada lelaki adalah testis lah. Kita kata organ yang mengeluarkan telur, organ pembiakan yang mengeluarkan gamet lah. So sperma pada lelaki, ovum pada perempuan. So organ yang mengeluarkan ovum pada perempuan tu nama ovary. So dia terletak di dalam bahagian abdomen. Okay, dia bersebelahan dengan rahim lah ataupun uterus. So kita ada dua ovary, setiap wanita ada dua ovary. Yang normal ada dua ovary, kanan dan kiri. Okay, so kanser ovary ni kalau ikut dia punya statistik secara umum, dia merupakan kanser keempat tertinggi di kalangan wanita Malaysia. Okay, so kalau ikut dari segi kanser organ peranakan organ wanita, dia kita kata boleh dikatakan yang agak kurang common lah, kurang common banding kanser wanita yang lain. Ada yang lebih common, macam contoh macam kanser rahim, endometrium, dia lebih common. Okay, dan juga kanser cervix di Malaysia slightly lebih tinggi.
Tapi walaupun dia kurang common banding dengan kanser yang lain, tapi dia penyebab kematian yang lebih tinggi. Maksudnya diagnose kanser dia kurang, tapi yang menyebabkan kematian kanser lebih kurang 50%. Jadi dia leading penyebab kematian kanser. Walaupun dia secara relatif kurang daripada kanser rahim dan juga kanser cervix, tapi dia penyebab kematian yang lebih utama, lebih tinggi. Jadi kanser ovary, sebab tu juga salah satu kita kata misteri. Saya selalu nak simpulkan point saya tadi tu, saya selalu kalau dengan pesakit saya akan bagi satu analogi. Kita boleh try Google dan cari kita kata support group ataupun kumpulan sokongan, support group bagi kanser ovary. Saya selalu cuba cari. Kita akan dapati hampir tiada. Okey. Kita dapat macam support group untuk kanser breast cancer, kanser payudara banyak. Okay, maksudnya ramai yang survivor pada kanser tersebut lah. Kanser cervix pun ada, kanser breast lagi banyak. Survivor dia buat group, support group. Okey. Tapi pada kanser ovary dia kurang. Okey, boleh kata hampir tiada. Kenapa? Sebab itulah dia penyebab kematian yang utama. Maksudnya dia punya prognosis ataupun kesan dia kepada pesakit tu kita kata lebih teruk lah banding dengan kanser-kanser lain. Walaupun kanser lain tu lebih kerap berlaku, macam payudara lagi kerap. Okay. So in general, secara umum dia berlaku pada 1 dalam 70 wanita seumur hidup lah. Risiko dia macam tu, daripada 70 yang hidup sampai umur 70-80 tahun, so seorang boleh kena kanser, risiko dia. Okey. Itu secara umum, tapi ada wanita-wanita yang lebih berisiko. Nanti kita akan bincang siapa yang lebih berisiko, peratusan untuk dapat kanser ovary itu mungkin lebih tinggi banding dengan populasi umum lah. Okey. So apa lagi, kalau dalam ni kita boleh kena cakap juga dari segi umur, peak yang berlaku. Kalau dalam kanser ovary ni kebanyakannya kita panggil kanser epithelium, yang ramai orang, sebab ovary pun ada banyak bahagian, so ada banyak jenis. So kanser epithelium ovary ni secara yang lebih tingginya berlaku pada umur 50 hingga 60 tahun. Okay, peak dia 60-64 tahun, yang paling banyak berlaku lah. So dia lebih kepada yang lebih berumur. So ada yang bertanya, daripada video saya testing video semalam, saya tengok ada baru few minutes ago ada yang bertanya, adakah lepas menopause tu berisiko? Ya, selepas menopause sebenarnya lebih tinggi risiko untuk dapat kanser ovary. So maknanya kalau lepas menopause, okay, umur 50, 60, ada lagi ketumbuhan, ada cyst ke apa, then kita jangan mudah mengatakan itu cyst biasa. Itu kesimpulannya. Jadi kita perlu periksa dan perlu lebih syak ia adalah kanser banding dengan kalau berlaku cyst pada ovary. Kita biasa dengar cyst tu pada umur 30-40, kebanyakannya benign ataupun bukan kanser. So jadi lepas menopause tu lebih tinggi untuk risiko untuk menghidap kanser ovary lah. Okay. Soalan. Okey, soalan kalau seawal usia berapa boleh ada kanser ovary ni? Ada tak? Muda lagi ataupun jarang, ataupun kanak-kanak ada ke sekarang ni? Okey, macam yang saya cakap tadi, yang paling banyak kanser ovary ni adalah jenis epithelium. Okey, itu lebih kerap berlaku pada yang lebih berumur lah. Okey, walaupun ada umur 30-40, dia lebih kerap pada umur 50-60 ke atas. Tapi terdapat juga minoriti dalam kanser ovary ini daripada bahagian-bahagian lain, daripada germ cell, daripada kira ovary punya bahagian yang lain lah. Kita tak apalah, tak perlu terlalu detail, tapi itu lebih banyak berlaku pada umur muda. Kanser ovary yang jenis germ cell lebih banyak berlaku pada umur muda, bawah 20 tahun. Jadi kalau terlampau muda pun, sebelum dia period lagi, sebelum dia menses, sebelum balik, ataupun belasan tahun tiba-tiba ada cyst yang besar, pun kita perlu lebih kita kata waspada dan lebih menyiasat dengan lebih lah untuk kita suspek kanser daripada cyst biasa saja yang lebih kerap berlaku pada umur yang kita kata umur yang beranak lah, reproductive age, umur 20, 30, 40.
So ada jenis-jenis dia lah. Yang epithelium saya cakap tadi tu lebih kerap berlaku pada yang tua. Okey. So apa lagi faktor risiko lah kalau kita cakap pasal umur juga tadi. So apa lagi kita kata faktor risiko? Faktor risiko ni maksudnya bukannya dia confirm jadi kanser. Ramai orang kadang-kadang terkeliru bila kata tapi saya umur macam ni, tapi saya ada anak. So dia kaitkan macam adakah perlu dapat risiko ni baru dah disahkan kanser ataupun boleh dapat kanser tak. So faktor risiko ni maksudnya siapa yang lebih berisiko, maksudnya kalau kita ambil contoh 10 orang yang tak ada faktor risiko, satu grup lagi 10 orang yang ada faktor risiko. Ini apa-apa pun, ini cakap pasal kanser ke, cakap pasal diabetes ke, cakap pasal apa-apa penyakit pun, faktor risiko maksudnya kalau contoh 10 orang yang tak ada faktor risiko, lepas tu 10 orang yang ada faktor risiko. Jadi daripada 10 orang yang tak ada faktor risiko tu mungkin satu daripada 10 contoh. Tapi orang yang berisiko mungkin 3, 4 atau 5 daripada 10 orang yang berisiko ni, kalau kita asingkan tu, yang ni boleh dapat kanser ovary. Jadi itu nama faktor risiko. Jadi siapa yang ada mempunyai faktor risiko untuk kanser ovary, yang antaranya adalah period ataupun yang dia datang period awal. Maksudnya dia datang akhir balik lah kita kata, kalau ni kita kata balik. So dia datang period tu lebih awal, itu antara berisiko. Normal dalam umur 9-10 tahun. Sekarang ni makin awal. Jadi kalau dia datang lebih awal, 9 tahun banding dengan mungkin 11 tahun. So yang 9 tahun tu lebih berisiko. Okey. Satu. Yang kedua, mereka yang tidak pernah mengandung. Ataupun dia kandungan yang pertama dia tu agak lewat, pun adalah faktor risiko, lebih berisiko untuk menghidapi kanser ovary. Lepas tu ada beberapa faktor risiko juga yang kita kata umum. Banyak kanser mempunyai faktor risiko ni, seperti merokok, obesity. So pun faktor risiko sebab ada kaitan dengan hormon dan sebagainya. Merokok kaitan dengan abnormal atau masalah pada sel lah. Jadi itu pun adalah faktor risiko lah pada kanser ovary. Okey, nak check macam mana nak tahu ovary sihat ke tidak daripada Huda Imran. Itu kita memang terima kasih, saya nak berdirect kepada situ. Macam mana kita nak tahu tu, maksudnya satu, kita tahu kita dah tahu dah tadi siapa yang boleh jadi. So sebenarnya semua orang boleh jadi, asalkan dia perempuan lah. Lelaki tak boleh jadi kanser ovary. So semua perempuan boleh. Lepas tu kita kena tahu apa tanda-tanda dia. Dan lepas tu kita tahu macam mana kita nak check tu. Itu maksudnya macam mana diagnose lah kanser ovary. Okey. Tanda-tanda. So ni antara point sebab juga cakap kanser ovary ni misteri. Okey. Sebabnya kalau saya sebutkan tanda-tanda atau simptom-simptom dianya adalah sangat macam kita kata vague ataupun macam sama-sama aja. Dia tak spesifik. Dia tak spesifik kanser ovary ni. Banding dengan benda-benda lain sangat agak spesifik. Contoh breast cancer spesifik lah. Ada benjolan, ada benda ataupun keluar darah dari nipple atau dari puting. So itu agak obvious. Tapi kalau kanser ovary ni simptom dia agak sama-sama. Okey. Pertama, antara yang agak common, rasa bloated, kembung selalu. Perut, especially lepas makan. Mesti cakap, ni kalau saya tanya ni, semua orang rasa ada ni. So semua orang pergi risau nak pergi check kanser ovary. Sebab tu dia simptom dia sukar. Okay. So maksudnya orang gastrik pun boleh jadi macam tu, bloated kan. So orang yang ada indigestion, penghadaman problem pun boleh jadi macam tu, bloated, angin kan. So agak sangat common dan dia samar. Banyak lagi benda lain yang boleh ada simptom tu. Bukan kanser ovary saja. Satu. Lepas tu macam makan senang kenyang. Maksudnya dia cepat kenyang lah. Dia makan je sikit je rasa macam dah tak nak. Makan banyak sikit muntah. Okey. Apa lagi? Perut membesar. Ini lagilah samar. Kebanyakan pesakit yang kita datang, yang kita kata kita diagnose, bila tanya berapa lama, actually dah 2-3 bulan, tapi saya ingatkan sebab gemuk je. So agak common pada remaja, pada yang umur lebih muda. Sebab yalah umur lebih muda ni kita kata dia lebih concern kan. So dia kata ini mungkin yalah umur balik apa semua tu, makan banyak ke apa, kurang stres ke dan kurang aktif, dia kata dia gemuk.
Okay, itu pun simptom yang kita kata common juga, dan memang samar lah, apa-apa kan pun boleh jadi perut membesar. Sakit, sakit kanser ovary agak kurang berbanding dengan kanser-kanser lain. Jadi kita kata kalau berlaku sakit pun dia agak lambat. Sakit pada bahagian perut dan pelvis kan dia agak lambat. Maksudnya lambat maksud saya bila dah jadi stage 3, stage 4. Bila benda tu ketumbuhan dah besar. So satu sama, satu lagi lambat lah simptom tu timbul. Masalah pada kencing. Masalah pada kencing kerana ada benda jugalah, kerana ada membesar, ovary tu membesar ketumbuhan, jadi menekan pada pundi kencing, kadang-kadang orang kencing kerap. So simptom tu pun macam agak common, agak biasa. Orang kencing kotor pun macam tu kan. So semua simptom-simptom ni kita kata agak vague dan tak spesifik. Semua penyakit-penyakit lain pun banyak ada simptom tu lah. So sebab tu juga saya kata tu misteri. Kita completekan tadi soalan lagi tadi, macam mana nak tahu tu, itu kita tahu simptom. So macam mana kita nak tahu adalah untuk confirmkan cancer ovary, of course ada beberapa pemeriksaan yang perlu dibuat lah. Satu, kita kena buat pemeriksaan fizikal, iaitu kita periksa bahagian perut, kita pegang, tengok ada tak ketumbuhan. Dan kanser ovary ni antara kanser yang agak common berlaku, kita panggil apa yang kita panggil ascites. Orang Melayu panggil, ataupun orang Melayu bahasa kita tradisional panggil busung. Dulu busung je kena buatan orang. So busung tu adalah air, dalam medik istilah ascites, air di dalam bahagian abdomen, di luar daripada usus apa semua. So air tu menyebabkan perut kembung. Itu agak common pada kanser ovary. Jadi kita check kalau ada benda tu. Kemudian pemeriksaan perut, ada pemeriksaan pelvis lah, pemeriksaan bawah lah. Ialah orang panggil, biasa orang kita panggil cek bawah. Selepas tu kita ada beberapa penyiasatan, iaitu satu, scan lah. Kita buat scan abdomen untuk tengok bentuk ovary yang normal, ataupun ada tak ketumbuhan, ataupun ovary tu membengkak, ada cyst, ada dan cyst tu pun kita ada ciri-ciri dia yang boleh mencadangkan ini lebih pada kanser ke, ataupun ni atau cyst bukan kanser. Tapi dia tidak 100% confirm. So kemudian kita juga, kalau kita suspect, dengan kita buat pemeriksaan dengan scan tu, dan seterusnya kita akan order ataupun plan untuk CT scan. Untuk tengok CT scan lebih detail lah. Kita tengok daripada paru-paru sampai ke bawah, untuk tengok ada tak, kalau kata kanser, ada tak dia pergi ke tempat-tempat lain. Lepas tu ada ujian darah. So mungkin ramai yang dengar orang buat tumor marker, agak trending juga kan. Memang kita dengar klinik-klinik pun ada menawarkan tumor marker, saringan tumor marker. Jadi keputusan darah dalam kanser ovary ni, dia pun bukan, saya perlu jelaskan juga, bukan confirmation sama ada dia ada atau tak ada kanser. So ramai juga orang terkeliru dengan sebab dia nak pergi untuk check, untuk minta saya nak buat tumor marker, saya nak tahu saya ada kanser ke tak. Ini agak berbahaya sebenarnya kalau kita tak explain betul-betul. So saya nasihatkan kalau ada kawan-kawan juga, doktor-doktor, nurse yang mendengar, bila nak bagi tahu pesakit tu, kita kena hati-hati. So bila nak hantar keputusan darah tu, kita kena pastikan mereka faham betul-betul bahawa ambil result darah ni bukannya 100% mengiyakan atau menidakkan kanser ovary. Maksudnya kalau kita ambil result darah tumor marker dalam kanser ovary ni yang common CA125, CA125, CA19.9, 19-9, CEA. So result yang itu memang kita tahu ada iklan-iklan apa semua tu di klinik, di pusat-pusat saringan kesihatan, makmal-makmal swasta, menyaring kata ni tumor marker. Tapi agak kita kena hati-hati, sebab kalau result dia normal, dia tidak 100% mengatakan you confirm tak ada kanser. Kita tak boleh cakap macam tu. The other way, maksudnya yang lagi satu point pun, kalau result tu tinggi, kita tak boleh nak bagi tahu kepada dia atau siapa yang ambil result tu, ambil darah tu, bahawa confirm awak ada kanser. Pun tak boleh macam tu. So tumor marker hanyalah untuk membantu dalam diagnosis. Kalau kita dah buat macam-macam tu, kita collectkan, groupkan semua untuk membantu.
faedah utama tumor maka, okey, sebabnya saya kata macam tu tadi bila tinggi sebab satu, bukan semua kanser ovary akan menyebabkan rizal darah ni naik, bukan semua. So maksudnya kalau ada juga yang kanser ovary rizal darah normal ada. Okey. Lebih kurang 50-60% sahaja, 50% paling tinggi kanser ovary sebenarnya menaikkan tumor maka ni. Okey. Dan ada juga yang rizal naik disebabkan penyakit lain. Macam fibroid, endometriosis, jangkitan kuman, TB, okey, pun boleh naikkan rizal tu. Sebab tu dia tak spesifik. Cuma untuk kita faedahnya adalah satu, kalau kita dah campur dah tadi, kita dah scan, kita dah pegang memang ada ketumbuhan, rizal naik. Rizal darah tu akan kita nak decide, membantu kita untuk decide sama ada operation ni dilakukan di mana, di hospital daerah ke, di hospital berpakar ke, ataupun dilakukan oleh pakar gynae onkologi ke. Kalau dalam gynae dia ada pakar sakit puan, gynae biasa, ataupun yang khusus buat operation cancer ataupun gynae onkologi macam saya sekarang dalam bidang tu. Jadi adakah rizal darah tu membantu kita nak asingkan? Contoh, kita di satu hospital daerah suspek satu kanser ovary. So rizal darah tu mungkin akan membantu kita untuk menentukan, okey, ini perlu dihantar ke hospital besar. Ini okey, tak perlu, boleh buat operation di sana. Itu yang satu. Yang kedua, rizal darah juga membantu kalau buat operation semua confirm kanser. So rizal darah nanti akan membantu untuk follow up. So kalau pesakit ni spesifiknya dia memang waktu diagnose rizal dia tinggi, sangat tinggi. Jadi bila buat operation kita boleh bantu tu untuk pantau. Selepas kemo, operation dan kemo kita pantau. Okey, kalau naik balik dan kita mungkin suspek dia jadi balik ke. Okey. So akhirnya satu je cara nak confirm yang ni kanser adalah apa-apa kanser pun sebenarnya adalah kita hantar ketumbuhan tu ke makmal, periksa bawah makmal, ataupun kita panggil histopatologi. Kita cek bawah mikroskop sel kanser ada ke tak. Jadi secara umumnya sama ada biopsi ataupun kita buat operation, buang hantar keluar, baru kita boleh confirm yang ini adalah kanser. Okey, so tu secara lebih kurang tadi soalan berkenaan dengan macam mana nak tahu kanser. Okey, lifestyle mempengaruhi risiko kanser ovary. Ada beberapa lifestyle yang mempengaruhi. Satu, macam saya cakap tadi, obesity. Ada sebahagian jenis kanser obesity adalah lebih berisiko, tapi banding dengan kanser-kanser lain kurang lah. Contoh macam kanser payudara, kanser rahim, endometrium, dia lebih bersangkut dengan obesity banding dengan kanser ovary. Merokok saya dah sebut dah tadi. Apa-apa kanser pun secara umum rokok adalah faktor risiko kerana dia mempengaruhi sel punya repair. Okay, sel tu jadi kurang oksigen, repair tak bagus, jadi sel kanser lebih mudah overcome lah. Itu secara umum penerangannya. Lifestyle lain adalah, okay, ada satu lifestyle, bukan saya kata lifestyle lah, tapi kita kata amalan yang mengurangkan risiko ada. Sebagai contoh, yang terbukti lah yang berdasarkan kajian adalah penggunaan pil perancang, combined oral contraceptive pills. Bukan perancang secara umum macam tu, UCD lah apa, itu semua umum, tapi pil perancang yang ada estrogen progesteron tu, Mavelon, sebagai contoh lah jenis-jenis yang tu, dia ada faedah mengurangkan risiko. Bukan kita kata confirm. Okay? Ikut kajian penggunaan 10 tahun, orang yang guna 10 tahun pil perancang tu, risiko dia untuk dapat kanser ovary kurang banding dengan orang yang tak pakai lah pil perancang. Itu penerangan yang detail adalah kerana dia tak ovulasi tak berlaku. Kalau banyak ovulasi berlaku, yang tu risiko untuk dapat kanser ovary lebih tinggi lah. Okay. Itu lifestyle. Soalan next nak cakap pasal dah diagnose. Okay, apa rawatan lah bila kita dah diagnose kan. Okay, macam mana? So rawatan secara prinsip rawatan kanser ovary adalah operation, mudah-mudahan, dan juga plus minus kemoterapi. Itu kita kata prinsip pembedahan berdasarkan stage berapa apa semua, dan kemo ada orang perlu kemoterapi selepas operation. Tapi prinsip utama kanser ovary adalah operation. Sebab ada yang terkeliru, sebab ada jenis-jenis kanser yang tidak perlu operation. Okey, bukan tak boleh buat operation, tidak perlu. Contoh macam kanser cervix yang yang stage dia stage
2 ke atas sebagai contoh. Jadi rawatan radioterapi ataupun even stage 1 pun actually boleh. So rawatan radioterapi boleh kita kata cure ataupun rawat kanser cervix. Tapi kanser ovary tak macam tu. So dia punya prinsip dia adalah operation, buang ketumbuhan tu. Okey. Jadi ada yang bertanya buang ketumbuhan sahaja ke apa ke, itu lebih detail adalah kita kena individualize setiap pesakit. Tapi secara umum pesakit yang sudah kita kata cukup anak especially umur 40 ke atas kena kanser ovary, rawatannya adalah kita perlu buat operation yang kita organ yang buang adalah ovary itu sendiri, kedua-duanya, walaupun ovary kanser satu tapi kita kena buang dua-dua ovary, dan juga rahim. Okey. Dan juga ada beberapa prosedur lain lah, macam ambil biopsi, lepas tu kalau ada ketumbuhan dekat usus dan sebagainya kita kena buang juga. Jadi itu operation lah. Okey. Adalah keadaan tertentu yang kita kata umur muda, okay, kita nak preserve kesuburan tu atau kita panggil fertility preservation, yang ada kriteria dia lah, untuk detail tu berbeza. Setiap pesakit lain, kita kena kumpulkan semua info pesakit tu, umur berapa, jenis berapa, stage berapa, baru kita boleh simpulkan. Tapi secara umum stage awal, stage 1, maksudnya ovary 1 saja terlibat, umur muda, plan nak mengandung lagi, dengan faham apa dia punya apa dia punya kita kata peratus jadi balik dan sebagainya. So kita boleh buang ovary sahaja, ketumbuhan tu saja. Ada ciri-ciri dia lah yang tertentu. So itu secara umum lah, operation lah. So secara umum kita kata operation ni adalah buang rahim dan juga kedua-dua ovary lah, hilang telur. So tak boleh pregnant apa semualah, dan jadi menopause lah selepas tu. Kemo, perlu ke tak kemo berdasarkan stage. Bila kita dah buang, baru kita confirm jenis apa, lepas tu stage berapa. Okay. Barulah kita kata tentukan sama ni perlu kemo ke tak lah. Okay. Okay, untuk ada soalan, untuk individu berisiko, apa cadangan saringan yang perlu? Okay. Saya tertinggal satu faktor risiko yang penting tadi sebenarnya, which is saya akan cerita sebab dia berkait dengan saringan, iaitu faktor berisiko juga adalah mereka yang mempunyai sejarah keluarga. Okey, bukan setakat kanser ovary dan kanser payudara. Dia ada sejarah keluarga kanser payudara, ataupun dia sendiri sejarah diri dia pengidap kanser payudara. Dia sendiri adalah survivor ataupun sedang menghidap kanser breast. Risiko dia untuk dapat kanser ovary lebih tinggi banding mereka orang lain. Dan mereka yang ada keluarga pengidap kanser breast dan kanser ovary juga lebih tinggi berisiko. Selain daripada itu, ada juga genetik. So kanser ovary ada kaitan dengan yang agak kuat dengan faktor genetik. Lebih kurang dalam 12 ke 15% kajian di Malaysia, lebih kurang 12. So secara umum banyak di negara lain lebih kurang 15%. Daripada kanser yang common tadi, kanser ovary epithelium tu adalah berkait dengan genetik. Okey, iaitu kalau biasa dengar BRCA1, BRCA2, BRCA kita panggil, ataupun gene ada mutation pada gene the BRCA1, BRCA2, itu antara yang agak common berkait dengan breast and ovary. Okey. Kalau nak tahu lebih lanjut, kalau kita biasa pernah dengar Angelina Jolie, kisah Angelina Jolie, saya selalu kalau ajar student ke apa, saya akan bagi tahu cerita, nanti search sendiri apa kisah Angelina Jolie dengan ovary dan breast. Okey, sebab dia sendiri adalah pembawa BRCA. Mak dia pun meninggal kanser awal. Jadi keluarga dia sendiri ada BRCA, jadi dia mengambil langkah untuk mengurangkan risiko dia. So saya nak berbalik pada soalan tadi tu, risiko saringan. Soalannya macam mana kita nak saring, dan juga yang kedua macam mana nak mengurangkan risiko lah. Tu soalan tambahan daripada saya kalau sempat kita ni. Okey, macam mana nak saringan? Okey, saringan macam saya kata tadi, dia antara misteri juga, antara beza je kanser ovary dengan kanser lain. Contoh cervix lah, yang trending, yang sekarang kita cuba untuk hapuskan dari satu dunia. WHO dah ada lancarkan kempen pada 2030 kita nak hapuskan kanser cervix. Kerana apa? Kerana kanser cervix antara sebab dia boleh dihapuskan adalah dia ada kaedah saringan yang mengesan bukan kanser, mengesan pra-kanser. Itu pada cervix, pangkal rahim. Tapi tidak ada pada ovary. So tak ada saringan yang boleh mengesan
sebelum jadi kanser ovary. Tu satu. Tu poin yang fakta sampai sekarang yang kita kata agak jelas. Maksudnya kita tak boleh ada kaedah yang kesan dia ni akan ada kanser ovary nanti. Itu tak boleh. Faktor risiko ada, okay, tapi kita tak boleh confirm yang ni yang siapa yang akan dapat. Yang kedua, saringan untuk mengesan pada peringkat awal. Yang ni yang at least kita cuba. Banyak kajian-kajian nak cuba kesan pada peringkat awal. Kerana ikut kajian data statistik, kalau dikesan pada peringkat awal dan dirawat, dia punya kita kata outcome lebih baik banding dengan yang dikesan pada peringkat lewat stage 3, stage 4. Dan poin juga saya sementara teringat, saya nak cerita juga, kanser ovary 70% kanser ovary didiagnose pada stage 3 dan stage 4. Ini satu-satu isu ataupun masalah juga. Okey, yang kita perlu sedar bahawa kebanyakan kes kanser ovary diagnose pada stage 3, stage 4. Oleh kerana simptom yang saya sebut tadi, simptom dia tak spesifik. Bila dah ada advance barulah datang simptom. Okey. So berbalik pada saringan, macam mana kita nak saring kanser cervix? So kanser ovary. So tak ada kaedah yang kita kata terbukti betul-betul boleh menyaring pada peringkat awal sebenarnya. Maksudnya kalau kita saring semua orang, kita buat sebagai contoh, ada yang cadangkan buat CA125 campur dengan ultrasound, okey, atau CA125 campur dengan pemeriksaan perut, okey, buatlah 3 setahun sekali ke 6 bulan sekali ke. Tidak ada kita kata yang ikut kajian yang terbukti berkesan. Okey, so apa yang kita cadangkan adalah tanda-tanda tadi lebih aware, terutamanya mereka yang berisiko. Maksudnya dia ada faktor risiko sejarah keluarga, apa semua tu, lambat mendapatkan anak atau tak pernah mengandung. Okay? Jadi dia tahu dah itu dia berisiko. Jadi kalau ada apa-apa tanda-tanda dan sebagainya, dia pergi periksa. Okay, nanti ada yang tanya, ada juga nak pergi kita check je sendiri, saja-saja check. Itu terpulang pada sini, tapi kita kena explain betul-betul. So sebagai doktor, sebagai perawat yang bila pesakit minta, sebagai contoh yang di klinik swasta sebagainya, bila kata minta, kita kena explain betul-betul. Okey, kita boleh check, kalau ada okeylah kalau kita jumpa, tapi kalau kita tak jumpa, hari ni kita check, tak boleh nak bagi jaminan esok start kanser ovary. Selalu saya cakap dengan pesakit senang macam tu. Kata nak buat 3 bulan sekali, itu sangat kerap lah, duit banyak contoh, duit banyak ataupun company memang disediakan ke sebagai contoh. Okey, nak buat 3 bulan sekali pemeriksaan. Okey, duit habis lah. Tapi saya tak boleh jamin yang kali ni kita check minggu ni, saya tak jamin yang minggu depan start kanser baru. So by the time 3 bulan lagi dia check akan datang tu, mungkin dia dah bukan stage 1, mungkin stage 2, stage 3. So itu penerangan yang kita kena explain kepada pesakit. Okey, jadi kalau dia nak juga, especially kalau yang berisiko, yang kita boleh offer yang tu lah, ultrasound dan juga CA125. Tapi ada juga yang mencadangkan mereka yang berisiko yang ada genetik tu, yang ada sejarah keluarga dan dia check diri dia BRCA, dia pembawa BRCA BRCA tu. Jadi ada juga mereka yang mencadangkan pada mereka yang begini buat setahun sekali. Maksudnya lebih berbaloi lah kita kata, maksudnya untuk buat tu kita dapat kesan kanser ovary. Tapi secara umum kajian-kajian menunjukkan walaupun kita ada kaedah saringan macam ni, dia tidak menurunkan. Sebab ada negara yang dah cuba buat bertahun-tahun macam tu, dia tidak menurunkan kematian kanser ovary sebelum dan selepas dia buat program macam tu. Itu bukanlah fakta, statistik lah. Okay? So apa yang boleh dicadangkan, yang sekarang ni banyak disyorkan juga untuk mengurangkan risiko kanser ovary, iaitu bukan saringan. Apa yang dicadangkan adalah kita panggil risk reduction surgery. Okay, risk reduction surgery. Khususnya secara spesifik saya cakap untuk BRCA lah, untuk pembawa BRCA macam Angelina Jolie, saya dah sebut tadi. Oleh kerana dia sejarah keluarga kuat, lepas tu dia pun check diri dia adalah pembawa BRCA mutation ni. Jadi apa yang boleh dibuat adalah risk reduction surgery, maksudnya kita buang organ yang berpotensi atau berisiko untuk jadi kanser, iaitu ovary dan breast lah kalau dalam kes BRCA. Jadi siapa yang pembawa BRCA disarankan untuk buat operation satu yang breast lah. Breast iaitu buang sel tisu breast, dan lepas tu bergantunglah kalau nak ganti dengan implant dan sebagainya. Yang kedua ovary lah, bila dah cukup anak, umur depend, kalau BRCA 1 umur 40 tahun, BRCA 2 45 approaching 50. So dah ni
kita buat operation simple saja, laparoskopik, okay, kita kata keyhole surgery, dan kita buang ovary dan fallopian tube lah, tube fallopian. Jadi itu kita panggil risk reduction, mengurangkan risiko. Okay. So sebab mereka ni yang BRCA ni dia punya risiko dapat kanser tinggi. Saya dah cakap tadi umum 1/70, tapi kalau BRCA 1 sehingga 40 ke 50% risiko. Maksudnya 2 orang pembawa BRCA 1, seorang kena kanser ovary. So lebih tinggi, dan dia ada kanser untuk breast pun tinggi juga. Kalau BRCA 2 mungkin dalam 10 ke 20%. So itu ikut kajian. Jadi mereka ni yang nak kurangkan risiko, yang terbukti adalah risk reduction saja, bukannya screening lah. Okay, so screening tidak terbukti mengurangkan masalah kanser ovary, itu kematian kanser ovary. Dia mungkin yang ada satu kajian menunjukkan dia diagnose awal. So bila dia buat kajian, dia buat kepada pesakit-pesakit atau secara orang awam macam ni, dia dapat diagnose awal. Tapi bila dia follow up lepas 5 tahun, 10 tahun, kematian kanser ovary, walaupun dia ni dikesan awal oleh kerana dia buat 6 bulan sekali atau setahun sekali dia buat scan, dia buat C125, dia dikesan awal kalau dia kena kanser. Tapi operation ke kemo, dia punya kadar kematian di tempat tu, di kalangan mereka yang buat macam tu sama juga dengan mereka yang tak buat, mereka yang didiagnose stage 3, stage 4. Itu satu lagi misteri kanser ovary yang sampai sekarang memang kita banyak kajian dilakukan macam mana kita nak kurangkan kematian kanser ovary. Okay, so side effect selepas buang ovary dan side effect adalah menopause lah. Sama ada kanser ke tak kanser. Macam saya cakap tadi, dia buang ovary, risk reduction. Dia buang ovary oleh kerana dia ni pembawa BRCA, ada sejarah ahli keluarga ke kena, so dia dah cukup mengandung dah cukup semua, umur 40 ataupun 45, dan dia decide untuk buang ovary. Okay. Ataupun dia buang ovary kerana memang ada penyakit lah, ada endometriosis ke, ataupun ada cyst ke, endometriosis, ataupun kalau suspect cancer ke, dan buang ovary, dan kesan dia yang confirm adalah menopause kalau buang kedua-duanya. Maksudnya tidak ada hormon, pengeluaran hormon estrogen, progesteron. Jadi itulah tanda-tanda menopause. Tu mungkin tajuk lain, mungkin kita boleh cerita pasal menopause satu live yang lain ke. Okay, jadi tu efek dia lah. Okay, saya rasa dah cover pasal rawatan kemo tadi. Okay, saya nak cerita juga pasal apa misterinya. Sebab tajuk kita pasal misteri juga. Apa misterinya lagi kanser ovary adalah apa ciri dia yang kita kata beza dengan banyak kanser-kanser lain. Okay, dan juga menjawab persoalan tadi, kenapa kanser ovary tak ada support group, tak ada survival yang buat club. Kerana kadar kematian dan juga kadar recurrence, kita panggil recurrence, maksudnya kadar kanser ni jadi balik. Sebab kanser secara umum ada berisiko untuk datang balik. So kanser ovary secara spesifik banding kanser lain, dia punya kadar recurrence ataupun kadar dia datang balik kanser tu selepas rawatan. Ini cakap pasal dah habis rawatan. Kalau yang tak habis rawatan tu dia bukan recurrence, dia memang kita kata dia membesar lah kanser tu, progress. Tapi kalau dah habis rawatan, dah buang operation lengkap, tak ada yang tertinggal, buat CT scan selepas operation pun clear, bagi kemoterapi pula, okay, dan dia clear. Tapi dalam masa 5 tahun, mereka yang dalam stage 3, stage 4 kanser ovary ni dah habis rawatan, 80% jadi balik dalam masa 5 tahun. So kita panggil recurrence rate. So dia sangat tinggi. Maksudnya daripada 10 orang yang dah kena kanser ovary, dah habis rawatan dalam masa 5 tahun, 8 orang, bila kita check balik lepas 5 tahun tu, 8 orang pernah jadi balik. Sekali ke, 2 kali ke, pernah jadi balik recurrence. Dan kalau jadi balik, biasanya dia lebih complicated lah. Okay, rawatan dia lebih complicated, dari segi kemoterapi response dia lebih complicated, lebih sukar. Jadi itulah penyebabnya kanser ovary kita kata bersangkut dengan kadar kematian yang tinggi. Kan saya ulang balik yang mula-mula saya sebut tadi, walaupun kanser ovary kanser yang keempat di kalangan wanita, tapi dia adalah yang nombor 1 penyebab kematian. So maksudnya yang walaupun dia tak banyak kena, tapi kebanyakan yang kena kita kata hasilnya ataupun outcome lah kita panggil tidak begitu baik banding dengan kanser-kanser yang lain lah. Sebab tu sekarang banyak kajian-kajian pun makin banyak untuk atasilah masalah ni, untuk hasilkan kemo yang lebih berkesan, untuk hasilkan strategi macam mana nak kurangkan risiko jadi balik dan sebagainya. Okay, ada apa lagi nak share? So misteri sudah lebih kurang saya dah share. Apa yang boleh kita buat, satu kalau ialah apa yang boleh kita buat
kalau ada tanda-tanda cepat dapatkan pemeriksaan, check kalau ada suspicious, disyaki, berjumpa doktor, boleh buat pemeriksaan. Okay. Kalau ada faktor sejarah keluarga secara umum, secara spesifiknya lebih banyak, lebih berisiko untuk kena kanser, so mungkin boleh bincang juga dengan pasukan, dengan doktor perawat, option untuk kita check genetik BRCA, especially kalau yang dah ada, contoh dah ada sejarah keluarga yang kena kanser breast yang sangat muda, ataupun dia kena ada sejarah keluarga yang kena kanser ovary sangat awal, ataupun beberapa, dia dalam dia sepupu kena, makcik kena, anak buah kalau dia dah berumur, anak buah perempuan kena. So banyak, ada beberapa, jadi mungkin boleh bincang pasal kita. Kenapa saya cakap bincang tu, sebab kita tidak ada lagi tawaran dari segi bajet kesihatan, kita tak ada lagi kita offer untuk semua orang check, macam siapa-siapa boleh pergi yang check risiko thalassemia ke sebagai contoh kan, itu, ataupun nak check HIV sukarela kan, itu ada dalam bajet, ataupun umur 40 ke atas nak cek pemeriksaan kesihatan kencing manis, darah tinggi kan, itu memang ada dalam bajet kesihatan. Tetapi untuk genetic study ni tidak ada. Jadi dia kebanyakan waktu boleh dapatkan di fasiliti swasta. Jadi sebab tu saya kata bincang tu, sebab dia membabitkan kos dan sebagainya lah, dan ada implikasi ada implikasi tau. Implikasi kepada kita kena explain. Sebab kalau nak ada orang-orang saja-saja nak check genetik, kalau ikutkan by right, dia sangat tidak ethical lah. Saya saja nak check diri, nak check genetik apa dia punya risiko, kalau ikutkan kurang etikal, sebab kita kena explain. Sebagai doktor, kita kena explain apa implikasi kalau positif. Antaranya, saya sebut teaser lah sikit, antaranya ada isu dengan insurans. Kalau ada kawan-kawan yang saya ramai juga kawan-kawan ejen insurans, so dia orang pun boleh sahkan, tapi saya tak pasti, mungkin ada yang tak nak sebarkan sebab dia nak jual insurans. Minta maaf kawan-kawan ni, tapi kita kena explain. So pembawa, kalau dia dah dikonfirm, dia diagnose pembawa BRCA, so ada certain insurance tak cover, certain penyakit tidak di cover, so ataupun premiumnya jadi sangat mahal. Okay, so itu implikasi, kita kena explain betul-betul. Tetapi ada faedahnya kita akan explain lah, macam tadi kan, kalau dia pembawa umur 40 tahun, dia boleh buat operation yang mengurangkan risiko kanser. Okay, so agak complicated. Kalau nak tu boleh sembang lebih lagi, boleh jumpa doktor secara official ke, ataupun boleh sembang kat kedai kopi atau dekat Facebook. Saya akan tengok soalan-soalan dan insyaAllah kita boleh jawab lah. Okay, ada apa-apa soalan lagi kalau ada yang mungkin saya tak cover? Mungkin kita boleh sambung pada sesi-sesi yang lain. Ni pun dah pukul 10.05, so saya nak tutup klinik. Saya di klinik, nak iklan sikit lah, di klinik Rakia. Malam ni saya bertugas lah di sini. Okay. Di siang hari saya di UPM, so pasal itu pakai baju UPM. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, terima kasih kerana mendengarlah celoteh saya sedikit. Kalau adalah, mudah-mudahan saya doakan adalah juga sumbangan kesedaran ke. Kalau tak yang live pun mungkin dia recording. Untuk sempurnalah hari kanser, bukan kita sambut macam sambut hari raya tu, bukan, tapi ialah inilah masa mungkin kita nak bercakap lebih, nak search lebih pasal kanser ovary. Soalan Cepup Emas ni, klinik dia ada provide saringan kanser ovary. Okey, macam saya cakap tadi, saringan kanser ovary, walaupun dia kita kata tidak berkesan secara umum pada orang yang tak normal, tak ada apa-apa tanda-tanda, tidak efektif untuk mengurangkan masalah atau kematian kanser ovary, tapi kita ada servis, kita ada ambil darah, dan juga di sini kita boleh buat scan ultrasound, dan juga kita boleh halakan kalau kata perlu CT scan ke ataupun perlu perujukan ke hospital, kita boleh ni. Terutamanya bagi yang kita suspek, yang ada sejarah keluarga boleh datang, ataupun yang kalau ada yang tanda tadi tu, itu bukan saringan dah. Okay, kalau kata itu bukan maksudnya saringan ni, istilahnya pada mereka yang normal. So kalau memang ada tanda-tanda yang disebutkan tadi ini abnormal, of course kita kena check. Tak perlu nak spesifikkan pun saya nak check for cancer ovary, tapi bila ada tanda-tanda tu, kita pun akan kita kata fikir ni mungkin, dan kita akan suggest apa pemeriksaan yang perlu dibuat lah. So ada, boleh datang ke klinik Rakia dan juga ke mana-mana klinik lah. Okay, terima kasih
sekali lagi pada yang menonton, insyaAllah kita jumpa di siri-siri yang akan datang ni. Saya punya Facebook live yang pertama. Kalau apa-apa komen boleh share, insyaAllah kita improve akan datang lah. Saya dalam plan nak buat yang Zoom lah. Mungkin kita boleh buat dengan pihak-pihak lain, sama ada kawan-kawan ataupun bekas pesakit ataupun siapa-siapa sajalah. Okay, itu saja. Apa-apa komen boleh tinggal. Lepas tu kalau ada soalan pun saya cuba address lah. Okay. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.